A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammi bil khair. Amma ba'du. Firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad ja'akum rasulun min 'indi anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Surah Taubah. Maksudnya, laqad ja'akum rasulun, kata Allah Subhanahu wa taala, pasti sesungguhnya telah datang kepada kamu rasul, seorang rasul, dan rasul itu min 'indi anfusikum, datang daripada kalangan kamu, bukan daripada orang yang asing, supaya kamu lebih mudah menerimanya. Dia bukan datang daripada bangsa yang berbeza dengan bangsa kamu. Dia bukan datang daripada bahasanya berbeza dengan bahasa kamu, adatnya berbeza dengan adat kamu, tapi dia datang daripada satu bangsa dengan kamu, satu bahasa dengan kamu, supaya kamu mudah menerimanya. Bahkan Rasul itu adalah seorang yang membesar di kalangan kamu. Bahkan Rasul itu digelarkan oleh kamu sendiri sebagai Al-Amin, yang amanah. Dan apa sifat Rasul itu? Azizun 'alaihi ma 'anittum. Sifat Rasul itu ialah rasa susah. Apa saja yang menimpa kamu, apa saja yang menyusahkan kamu, Rasul merasa gelisah, Rasul merasa sedih. Itu sifat pertama Rasul, iaitu Rasul hidup untuk kamu, Rasul hidup untuk umatnya. Bila umatnya susah, Rasul akan susah. Bila umatnya senang, Rasul akan senang. Dan sifat kedua Rasulullah ialah harisun 'alaikum bil mu'minin. Rasul sangat ingin dan sangat tamak untuk melihat kamu semua beriman kepada Allah. Rasul sangat ingin dan sangat tamak melihat kamu semua mentaati perintah Allah. Dan Rasul juga bersifat Ghafurur Rahim, sangat mengampun dan sangat memaafkan, sangat penyayang kepada kamu. Allah menceritakan sifat Rasul ini supaya kita mengambil pengajaran. Rasul bak kata pepatah Melayu, berat lagi mata melihat, berat lagi bahu memikul. Itu pepatah Melayu. Tetapi pepatah itu tidak dipakai oleh Rasulullah. Yang dipakai oleh Rasulullah ialah berat lagi bahu umat memikul, maka berat lagi mata Rasulullah memandangnya. Bila Rasulullah melihat umatnya tak beriman kepada Allah, bila Rasulullah melihat umatnya tak mentaati perintah Allah, maka mata Rasulullah yang melihat umatnya yang tak beriman lagi sakit dan lagi menderita. Umatnya mungkin susah, tak bahagia bila tak beriman, tapi hati Rasulullah lagi tak bahagia. Kenapa? Sebab Nabi hidup untuk umatnya. Nabi tahu umatnya kalau tak beriman akan ke neraka. Dan Nabi tahu bila masuk neraka bukan sekejap. Kalau terus kufur kepada Allah, maka dia akan kekal dalam neraka. Maka sebab itulah sejak turunnya wahyu pertama, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, sehinggalah ayat yang kelima, Rasulullah tidak pernah berehat walaupun satu saat. Rasulullah tak pernah makan untuk kenyang dan untuk seronok. Rasulullah tak pernah tidur sehingga puas. Sebaliknya hidup Rasulullah, kesihatan Rasulullah, umur Rasulullah adalah untuk umatnya. Rasulullah habiskan segala kehidupannya, kerehatannya, kesenangannya untuk melihat umatnya beriman kepada Allah, untuk melihat umatnya selamat daripada neraka Allah. Sehingga kan
turun ayat menegur Rasulullah yang bermati-matian, yang sangat tamak untuk melihat umatnya beriman kepada Allah. Walaupun Rasulullah dimaki, walaupun Rasulullah dibalin dengan batu, walaupun Rasulullah diletak isi perut unta ketika sujud, tapi Rasulullah tidak pernah marah kepada orang-orang kafir dan musyrikin. Kenapa? Sebab sifat Rasulullah adalah harisun alaikum. Rasulullah rasa gelisah, rasa susah bila melihat umatnya tak beriman. Dan harisun alaikum bil mu'minin, Rasulullah sangat tamak melihat umatnya beriman dan mentaati perintah Allah. Maka sebab itulah bila orang musyrikin meletak isi perut unta, Rasulullah tak marah. Sebab meletak isi perut unta di belakang Rasulullah ketika sujud adalah terlalu kecil dibandingkan dengan umatnya masuk neraka. Bila orang Taif membaling batu kepada Rasulullah, maka Rasulullah tidak marah. Bahkan Rasulullah tetap berdoa kepada orang Taif supaya mereka diberi hidayah oleh Allah. Kenapa? Sebab bagi Rasulullah dibaling batu sehingga berdarah terlalu kecil dibandingkan dengan umatnya dimasukkan ke dalam neraka yang kekal abadi. Sehingga Rasulullah lupa bahawa dirinya telah dibaling dengan batu, dirinya telah dihina, dirinya telah berdarah disebabkan balingan batu oleh orang kafir. Rasulullah terlupa. Sebab apa? Kerana Rasulullah sentiasa memikirkan tentang bagaimana nak selamatkan umatnya daripada api neraka. Dan begitu juga Rasulullah bila mendengar je seorang budak Yahudi yang sakit ataupun nazak, maka Rasulullah tanpa berlengah, tanpa membuang masa, terus Rasulullah pergi ke rumah orang Yahudi dengan satu misi untuk menyelamatkan budak Yahudi daripada neraka Allah. Maka Rasulullah tanpa memikirkan bahawa dia berada di rumah orang kafir, dia berada di rumah orang Yahudi, di hadapan bapa budak itu, Rasulullah terus berdakwah kepada budak Yahudi yang sedang nazak. Maka kata Rasulullah kepada budak Yahudi, "Qul la ilaha illallah." Itulah misi Rasulullah. Misi Rasulullah yang paling besar ialah selamatkan manusia daripada neraka. Adapun memberi makan kepada manusia, memberi pakaian kepada manusia, menyelamatkan manusia daripada kefakiran, penderitaan hidup di dunia, itu adalah terlalu kecil dibandingkan dengan menyelamatkan manusia daripada neraka. Kalau kita nak selamatkan manusia daripada kelaparan, Rasulullah hidup dalam keadaan lapar. Rasulullah 3 bulan tidak makan kecuali kurma dan air. Rasulullah 3 bulan tak makan kecuali kurma dan air. Orang Kelantan ditimpa banjir, dia tak makan kurma 3 bulan, dia tak minum air sahaja 3 bulan. Bahkan kadang-kadang sebab banjirlah makanan mereka melimpah. Tapi Rasulullah 3 bulan, kata Aisyah, tidak makan kecuali kurma dan air. Dan pernah Rasulullah keluar daripada rumah di siang hari disebabkan lapar. Lalu berjumpa Abu Bakar, dan Abu Bakar juga keluar di waktu yang sama disebabkan lapar, sebab tidak ada makanan di rumah. Lapar, miskin, susah hidup di dunia bagi Rasulullah adalah terlalu kecil. Tapi yang paling besar bagi Rasulullah ialah bila manusia mati dalam keadaan kufur dan manusia akan dicampak ke dalam neraka. Maka sebab itulah Allah merakamkan bagaimana sedihnya Rasulullah, bagaimana menderitanya hidup Rasulullah bila melihat umatnya tak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebut dalam surah Al-Kahfi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadits asafa. Maksudnya, Tuhan kata kepada Muhammad, moga-moga engkau ni hampir-hampir membinasakan diri engkau, hampir-hampir merusakkan diri engkau. Kenapa? Sebab engkau melihat umat kamu tidak beriman. Kamu sudah berdakwah, tapi bila kesannya tak ada dan mereka tetap kufur, maka Nabi seolah-olah hampir nak membinasakan dirinya sebab terlalu sedih melihat umatnya tidak beriman kepada Allah. Itulah Rasulullah. Jadi jangan kita ingat mengikut sunnah Rasulullah ialah cara solat Nabi. Jangan kita ingat ikut sunnah Nabi ialah cara wuduk Nabi.
Jangan kita sangka mengikut sunnah Rasulullah ialah tidak bertahlil, tidak baca Yasin. Bahkan mengikut sunnah Rasulullah yang lebih besar daripada itu ialah hidup untuk orang. Hidup untuk orang. Dan sebab itu Nabi bersabda dalam satu hadis, ahabbul a'mali ilallah, ahabbun nasi ilallah, anfa'uhum linnas. Orang yang paling Allah sayang, manusia yang paling Allah cinta ialah orang yang paling banyak memberi kebaikan kepada orang lain. Itulah Nabi Muhammad. Sebab itulah Nabi hidup lapar, Nabi hidup miskin. Sebab apa? Supaya nak pastikan umat dia hidup bahagia. Nabi tak kisah, dalam satu hari datang orang Ansar meminta kepada Rasulullah, Rasulullah bagi. Kemudian datang lagi orang yang sama meminta lagi kepada Rasulullah, Rasulullah bagi. Dan bila kali ketiga orang Ansar datang, Rasulullah tak bagi. Maka orang Ansar bertanya, kenapa kamu tak bagi? Kata Rasulullah, aku tidak pernah menyimpan satu benda pun di rumah aku, melainkan aku akan bagi pada semua. Dan bila aku tak bagi, bermakna aku tidak ada apa-apa. Kalau setakat nak bagi makanan, setakat nak bagi harta, Rasulullah nak bagi tahu pada sahabat, itu terlalu mudah. Sebab Allah boleh ciptakan langit, Allah boleh bagi pada Qarun yang musuh dia harta yang bertimbul-timbul. Tapi yang Tuhan nak bagi pada manusia bukan harta, bukan dunia, tapi lebih bernilai daripada dunia. Maka kejarlah syurga. Sunnah Nabi yang lebih besar ialah kita hidup untuk orang. Dan kita ambil juga pengajaran daripada kisah Ghulamud Da'wah. Bagaimana Ghulamud Da'wah menghayati perjuangan para Nabi. Walaupun dia adalah ghulam, seorang remaja yang umurnya bagi kita belum matang, tapi imannya mantap, fikirannya matang. Umurnya mentah, tapi fikirannya matang. Sebab itulah dia yakin dia adalah hamba Allah. Maka dia mesti hidup untuk Allah, kerana Allah. Dan dia mesti menyelamatkan seramai mana manusia daripada neraka Allah. Maka sesiapa yang baca kisah Ghulamud Da'wah, misi pertama dia sebelum dia berdakwah ialah bila dia melihat binatang besar yang menghalang orang ramai daripada lalu lalang di jalan itu, maka misi pertama Ghulamud Da'wah ialah memberi bantuan kemanusiaan. Itulah tugas Ghulamud Da'wah. Dia ambil batu, dia baling sehingga binatang itu mati. Itu misi kemanusiaan. Tapi itu adalah sebahagian kecil daripada tugas manusia sebagai khalifah. Sebab itulah selepas Ghulam memberi misi kemanusiaan, maka Ghulam memberi misi lebih besar daripada itu, iaitu menyelamatkan manusia daripada neraka. Maka Ghulam mula berdakwah dan selamatkan manusia. Yang tadi Ghulam menyelamatkan manusia supaya dapat berjalan di dunia. Maka misi Ghulam yang lebih besar ialah memastikan manusia selamat berjalan menuju ke akhirat. Maka sebab itu Ghulam dia sanggup berkorban nyawanya, dia sanggup mati demi untuk selamatkan manusia daripada neraka. Itulah manusia yang hebat, iaitu manusia hidup untuk orang. Dan manusia yang paling hina ialah manusia yang hidup untuk diri sendiri. Dia bekerja untuk dirinya dan keluarganya. Dia makan untuk sihatkan badannya sahaja. Dia berkahwin untuk memuaskan nafsunya sahaja. Itulah manusia yang paling hina. Dan manusia yang paling mulia ialah dia bekerja kerana Allah untuk manusia. Dia berkahwin kerana Allah untuk manusia. Dia melahirkan anak kerana Allah untuk manusia. Semua hidupnya adalah untuk manusia. Belum ada isyarat. Okey, kesimpulannya, misi kita di sini saya rasa cukup jelas. Pertama, misi kemanusiaan. Sebagaimana Ghulamud Da'wah ada misi kemanusiaan, memastikan manusia selamat di dunia, maka kita juga ada misi kemanusiaan, iaitu membantu manusia yang ditimpa musibah, iaitu banjir.
Dan bantuan kita lebih besar daripada makanan, bantuan kita lebih besar daripada harta, bantuan kita lebih besar daripada pakaian. Kita memberi ilmu, kita memberi panduan, insya-Allah, supaya mereka selepas ini mereka terbuka, mereka diberi hidayah oleh Allah untuk mencari yang lebih penting daripada dunia, iaitu mencari syurga Allah. Dan mereka semua tidak mungkin mendapat syurga Allah melainkan mereka kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis sallallahu alaihi wasallam. Maka misi kita kemanusiaan selesai setakat ini, tapi tugas kita yang lebih besar dan lebih berat menanti. InsyaAllah kita akan teruskan perjuangan kita untuk melaksanakan misi yang paling besar dan asas bagi kehidupan seorang yang beriman, iaitu bagaimana nak sampaikan ilmu, bagaimana nak sampaikan Al-Quran dan Sunnah kepada masyarakat yang kita datang di Kelantan ini. InsyaAllah tim kita ni jangan lupa bahawa tugas kita bukan berakhir di sini. Tugas kita bukan berakhir hari Ahad ataupun hari Sabtu. Tugas kita akan berakhir setelah kita mati. InsyaAllah kita akan sambung misi kita seterusnya. Ini adalah pertama dan tidak akan berakhir di sini. InsyaAllah saya akan gerakkan semua, bukan untuk diri saya, tapi untuk diri masing-masing, supaya kita semua menjadi manusia yang mulia di sisi Allah. Hiduplah untuk orang lain. Korbankan masa, korbankan tenaga, korbankan duit, korbankan umur kita demi untuk menjadi manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah kita akan buat trip yang kedua, yang ketiga, dan kalau perlu yang ke-100 untuk membawa Al-Quran dan Sunnah kepada masyarakat di Kelantan dan di lain-lain tempat bila diperlukan, insyaAllah. Saya rasa cukup setakat ini sebagai tazkirah ringkas, supaya kita datang ke sini, satu hari berjalan daripada pukul 12 malam, bukan kerana nafsu, bukan kerana duit. Kita tidak dijanjikan upah, tapi kita datang semata-mata kerana Allah. Sebab itu Allah beri kekuatan pada kita. Semalam kita bertolak lewat, kemudian sampai subuh di Masjid Gua Musa. Kita solat subuh, selepas subuh terus kita bergerak. Itu luar daripada kebiasaan kita. Biasanya kita tidur malam, kemudian selepas solat subuh kita tidur lagi. Itu bukan tugas orang yang beriman. Dan daripada subuh sampai ke sekarang kita tak tidur, kita tak berehat. Itu kekuatan yang Allah bagi. Bila kita ikhlas, Allah beri kekuatan. Dan kita rasa, Ustaz tak tahu yang lain, tapi bila kita buat kerja kerana Allah dan ikhlas, badan kita tak rasa penat. Bahkan hati kita rasa seronok, hati kita rasa lapang je bila dapat membantu orang. Apatah lagi kita dapat menyampaikan sedikit ilmu kepada mereka. Mungkin yang lain tak menyampaikan, tapi yang lain memberi sokongan, yang lain memberi kerjasama. Semuanya akan mendapat saham, insyaAllah. Jadi jangan lupa tugas kita yang menanti lebih besar dan lebih berat. Selagi mana kita hidup untuk Allah, maka percayalah kerja yang besar akan menjadi mudah, dan semoga Allah membantu. In tansurullah yansurkum. Jika kamu menolong Allah, pasti Allah akan semua menolong kita. Jadi saya rasa cukup setakat ni, insyaAllah. Kita akan teruskan kerja kita. Selepas ini kita tidur. Itu juga salah satu kerja kita. Sunnah Nabi tidur. Cuma Nabi tidur sedikit je, dan Nabi makan sedikit je. Itu kita belum mampu melaksanakan. Kita tidur banyak, makan mi goreng, nasi goreng, sate. Itu baru satu malam. Tak apalah, nak ambil tenaga kan. InsyaAllah selepas ni kita kurangkan makan dan banyakkan kerja, insyaAllah. Saya rasa cukup setakat ni, dan sama-sama kita membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.